Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam UiTM di hatiku. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang webinar yang bertajuk Konsep Hidup Sejahtera menurut perspektif Islam dan kesannya dalam pembentukan sosio-budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Bersama saya, Nurul Izzah Syahidah binti Idris sebagai moderator yang pertama pada pagi yang berbahagia ini. Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sejenak di Bekasi. Assalamualaikum semua. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nur Ain Atika binti Ahmad Zapuan. Untuk meneruskan webinar ini, saya akan memperkenalkan beberapa panel yang terlibat dalam webinar ini. Di sebelah kiri merupakan Cik Ifah Izzati binti Nur Nekman, merupakan panel yang pertama, manakala di sebelahnya pula ialah Cik Nur Syazulaika binti Muhammad yang merupakan panel yang kedua. Kedua-dua panel ini mempunyai pelajaran hingga tahap ijazah sarjana muda dalam bidang kimia gunaan. Apa khabar para panel? Saya harap anda di dalam keadaan yang sihat. Selain itu, terdapat lagi dua panel yang cantik manis iaitu Cik Suhana binti Awang sebagai panel ketiga kita pada hari ini. Sementara itu, Cik Syakina Afika binti Muhammad Sukri merupakan panel keempat. Kedua-dua panel ini juga merupakan keluaran ijazah sarjana muda dalam jurusan kimia. Kita tidak akan mengambil masa yang terlalu lama untuk memulakan webinar ini. Jadi, saya akan serahkan perbincangan ini kepada Cik Nur Ain Atikah untuk memulakan perbincangan. Terima kasih, moderator. Baiklah. Islam menyatakan bahawa manusia dengan kehidupan memiliki ikatan dengan hukum dan tata aturan dari pencipta alam semesta ini. Okey. Hal ini mendorong manusia agar dapat hidup sejahtera, bahagia, bukan sahaja di dunia maupun di akhirat. Baiklah, hidup sejahtera adalah suatu kondisi atau suatu condition di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sihat, damai dan juga makmur. Dalam pengertian yang lebih meluas yang boleh kita lihat, hidup sejahtera dapat diertikan, dapat ditafsirkan terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, mahu juga kebodohan dan rasa takut, sehingga dia mendapatkan kehidupan yang aman dan juga tentera secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini khususnya mengangkat tema pada hari ini iaitu tentang kesejahteraan perspektif Al-Quran. Penulis sebenarnya mengambil dua pendapat iaitu daripada ahli tafsir iaitu M. Quraish Shihab dan juga Hamka. Terima kasih kepada Cik Nur Ain Atikah atas penerangan permulaan yang baik. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada panel pertama kita iaitu Cik Ifah Izzati berkaitan bagaimana dengan aplikasi hubungan etnik menurut Islam berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Terima kasih moderator. Konsep hidup sejahtera menurut perspektif Islam dan kesannya dalam pembentukan sosial budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Yang pertamanya ialah aplikasi hubungan etnik menurut Islam. Malaysia ialah sebuah negara yang terkenal dengan pelbagai etnik, budaya dan agama. Bukan sahaja masyarakat Islam yang menerapkan nilai murni dalam kehidupan mereka, tetapi masyarakat Cina dan India juga. Bagi masyarakat Cina, mereka menitikberatkan faktor kepercayaan yang boleh mencapai keharmonian, kebahagiaan dan juga kemewahan.
Bagi masyarakat India pula, mereka menerapkan sistem kekeluargaan bersama yang dipercayai dapat membentuk kepribadian dan jati diri supaya dapat mematuhi dasar-dasar yang tidak bercanggah dengan ajaran agama mereka. Kehidupan dengan pelbagai etnik perlu dititik beratkan supaya kemakmuran dan perpaduan sesama masyarakat dapat dikekalkan. Terdapat beberapa cara aplikasi hubungan etnik dalam konteks Malaysia. Pertamanya ialah amalan ziarah menziarahi. Amalan ini mempunyai banyak faedah dan hikmah, terutamanya dalam mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat. Sebagai contoh, amalan menziarahi sesama kaum dalam musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan juga Deepavali. Pada hari ini, amalan ziarah menziarahi di kalangan masyarakat kita sudah berkurang. Hal ini disebabkan oleh wujudnya teknologi moden yang membolehkan orang ramai bertanya khabar secara betul. Seterusnya ialah sifat hormat menghormati. Setiap etnik haruslah hormat antara satu sama lain biarpun berbeza dari segi agama, budaya dan kepercayaan. Nilai mulia ini haruslah diterapkan dalam diri setiap masyarakat agar situasi tegang dan tidak diingini dapat dijauhkan. Sentiasalah hormat orang lain sekiranya menginginkan diri kita dihormati. Yang terakhir ialah keramahan dalam berkomunikasi. Seseorang mestilah bertutur menggunakan bahasa yang sopan agar komunikasi tersebut tidak mengundang salah faham dan ketidakselesaan kepada orang lain. Dengan menggunakan bahasa yang baik, sikap angkuh dan bangga diri dapat dielakkan. Jelaslah bahawa dengan adanya sifat peramah dalam berkomunikasi, rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan harmoni tanpa perbalahan. Terima kasih kepada Cik Ifah Izzati atas penerangan yang memberi impak positif. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada panel kedua kita iaitu Cik Nur Shah Zulaika berkaitan sejauh mana pembinaan persefahaman dan toleransi sesama manusia berhubungan dengan webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Puan Moderator. Topik yang saya akan huraikan ialah pembinaan persefahaman dan toleransi sesama manusia. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman diri. Kita memerlukan nilai tolak ansur dan toleransi yang tinggi kerana manusia diciptakan bagi menempuhi persekitaran yang berbeza dari sudut politik, ekonomi, kebudayaan maupun keagamaan. Jika Tuhanmu menghendakinya, nescaya berimanlah sekalian yang ada di atas muka bumi. Maka patutkah engkau pula mahu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman? Surah Yunus ayat 99. Terjemahan ayat tersebut bermaksud bahawa kewujudan pelbagai agama itu bukanlah satu bentuk pendominasian, sebaliknya proses membina toleransi dan pergaulan yang baik. Oleh itu, Islam menerima dan mengaku konsep kebebasan agama di mana pengamalan mana-mana agama diharuskan atas dasar saling menghormati dan meraihkan perbezaan yang wujud dengan syarat tiadanya unsur campur tangan dan peremehan. Antara prinsip yang boleh dijadikan rujukan oleh umat Islam untuk mewujudkan toleransi iaitu setiap Muslim perlu mengakui kemuliaan manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Selain itu, setiap Muslim harus menerima perbezaan agama yang berlaku merupakan ketetapan Allah. Seterusnya, setiap Muslim tidak dituntut untuk bermusuhan dengan golongan non-Muslim disebabkan kekufuran mereka serta berpegang teguh pada prinsip kebebasan beragama. Dan akhir sekali, setiap Muslim perlu yakin bahawa berlaku adil dan menunaikan hak sesama manusia itu sebahagian daripada perintah Allah. Kesannya, prinsip-prinsip ini jika difahami dan diaplikasikan dengan baik, mampu mewujudkan sekumpulan masyarakat yang mampu menerima dan meraihkan kepelbagaian yang wujud sesama mereka tanpa menjejaskan kerukunan dan keharmonian yang dimiliki. Begitu juga dengan sekarang, masyarakat sekarang yang penuh dengan adat, etnik serta agama yang pelbagai menerapkan prinsip yang sama sehingga dapat membentuk kesejahteraan sesama masyarakat walaupun berbeza kaum, adat dan agama. Pergaduhan dan salah faham sesama kita dapat dielakkan kerana kita faham
dan memahami tentang budaya serta agama bangsa atau kaum lain. Hal ini dapat melahirkan generasi yang cemerlang dan mengekalkan keamanan negara kita. Terima kasih kepada Cik Zulaikha atas penerangan yang sangat jelas itu tadi. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Cik Suhana. Apakah penerangan bagi pihak Cik Suhana sendiri? Terima kasih kepada moderator dan panel leka bersama saya, Suhana binti Awang, untuk mengupas isu konsep persamaan di antara sesama manusia. Konsep hidup sejahtera menurut perspektif Islam ialah konsep persamaan di antara sesama manusia. Manusia dilahirkan dari pelbagai agama, bangsa, keturunan dan etnik adalah satu fitrah kehidupan. Sehubungan itu, lahirlah kepelbagaian budaya, gaya corak hidup, pemikiran, adat serta kepercayaan, keyakinan menjadikan hidup kita lebih berwarna dan variasi. Hal ini dapat kita lihat di negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum yang sudah tentu mempunyai pelbagai agama yang dianuti dan masih utuh berada di bawah satu pemerintahan. So, antara kaum yang ada di Malaysia ialah Melayu, Cina, India dan berbagai etnik. Persoalannya, bagaimanakah konsep persamaan ini dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat dan kesannya terhadap pembentukan sosial budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Asas pemikiran Islam terhadap hubungan perkauman ialah persamaan antara sesama manusia. Hal ini disebabkan oleh tidak mengira asal-usul maupun keturunan seseorang itu, kejadiannya adalah sama sahaja. Hak persamaan yang diterapkan oleh Islam tidak berdasarkan kepada kedudukan mengikut jantina, keturunan atau bangsa. Setiap seseorang itu maupun dia lelaki atau perempuan, Islam atau bukan Islam, kaya atau miskin adalah dianggap sama sahaja. Contohnya, semua orang diberikan hak yang sama dalam setiap sesuatu. Perkara seperti hak untuk belajar, mencari rezeki, untuk beribadat dan lain-lain lagi. Seterusnya, Islam tidak sesekali membenarkan sebarang bentuk permusuhan berlaku hanya kerana berbezanya bangsa, agama maupun keturunan dan warna kulit. Lebih-lebih lagi apabila kelompok majoriti menindas kelompok minoriti. Islam melarang permusuhan di antara sesama manusia kerana ia mampu untuk menghuru-harakan masyarakat serta menghancurkan keharmonian hidup umat manusia. Islam dari awal-awal lagi tidak mengizinkan sebarang bentuk seruan perkauman demi keharmonian dan hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Walau bagaimanapun, mencintai, mengasihi serta menyayangi bangsa bukanlah satu kesalahan, malah ia fitrah seorang manusia. Perbezaan sudah tentu menimbulkan permasalahan, akan tetapi ia juga salah satu cara untuk memahami di antara satu sama lain. Antara kesan konsep persamaan di antara sesama manusia terhadap pembentukan sosial budaya masyarakat majmuk di Malaysia ialah kebebasan beragama dan berbudaya. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk. Kemajmukan ini sudah tentulah akan melahirkan pelbagai budaya, adat dan juga agama. Namun setiap orang diberikan kebebasan beragama dan berbudaya. Orang bukan Islam dibenarkan mendirikan rumah ibadat agama mereka. Selain itu, dari segi politik pula, pemilihan pemimpin ditentukan oleh rakyat dengan cara membuat pilihan raya. Hal ini kerana Malaysia menjalankan pemerintahan secara demokrasi. Rakyat diberi mandat untuk membuat pilihan pemimpin dan rakyat juga diberikan kuasa untuk menyuarakan pendapat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator Ain untuk perbincangan isu seterusnya. Dipersilakan moderator Ain. Terima kasih kepada Cik Suhana atas penerangan yang sangat jelas dan sangat baik tadi. Seterusnya, apa pula pendapat Cik Syakina berkaitan hal ini? Terima kasih moderator Ain, moderator Izzah dan tidak lupa juga panel-panel kita yang lain. Okey, bagi membincangkan topik kita pada hari ini iaitu konsep hidup sejahtera menurut perspektif Islam dan kesannya dalam pembentukan sosial budaya masyarakat majmuk di Malaysia ini bermula dengan pembangunan akhlak dan moral seseorang. Seperti sedia maklum, kesejahteraan hidup ini amatlah penting dalam kehidupan semua manusia. Oleh itu, akhlak atau kepribadian seseorang perlulah dibentuk dengan sempurna. Apa itu akhlak dan moral? Akhlak merupakan satu perangai atau kepribadian seseorang yang bertetapan dengan akal dan syarak, manakala moral adalah kelakuan seseorang yang baik dan menyenangi hati masyarakat. Maksud akhlak ini juga terkandung dalam kata-kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkaitan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Persoalannya,
Bagaimanakah pembangunan akhlak dan moral ini dapat diterapkan dalam semua kalangan masyarakat di Malaysia dan kesannya terhadap pembentukan masyarakat yang majmuk? Jika kita lihat dunia kini penuh dengan gejala sosial dan jenayah yang berleluasa, saban hari kita sering mendengar berita tentang pembunuhan, perompakan, dadah dan sebagainya. Disebabkan kejadian-kejadian ini yang sering berlaku di Malaysia membuatkan kita semua hidup dalam ketakutan. Oleh itu, individu-individu ini dan masyarakat lain hendaklah memperkasakan pengetahuan agama dalam diri mereka sejak kecil lagi. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik serta mengasuh pemikiran anak-anak dengan pengetahuan agama. Oleh yang demikian, ibu bapa mungkin boleh menunjukkan akhlak yang baik di rumah. Anak-anak yang sedang membesar dan berfikiran kudus ini akan sentiasa menjadikan ibu bapa sebagai idola dalam melakukan apa jua perbuatan. Peribahasa ada menyebut, bapa borek, anak rintik. Kesannya, dengan didikan agama yang sempurna dalam diri seseorang, mereka akan dapat berfikir secara waras serta dapat mengawal nafsu, seterusnya dapat mengekalkan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan untuk membangunkan akhlak dan moral masyarakat di Malaysia dengan menubuhkan sekolah pemulihan akhlak untuk membaiki semula akhlak individu, serta pihak kerajaan juga mewujudkan subjek pendidikan Islam sebagai subjek wajib diambil bermula pada sekolah rendah, sekolah menengah maupun di institut pengajian tinggi. Hal ini kerana penghayatan dan pengamalan akhlak Islam yang bertunjangkan tauhid Islam mampu menyelamatkan seseorang daripada melakukan kejahatan yang dapat mengancam kesejahteraan. Kesannya, pendidikan akhlak ini dapat melahirkan individu seimbang, iaitu dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Cik Syakina atas penerangan yang sangat jelas. Seterusnya, tidak berserilah majlis ini jika kita tiada penjelasan daripada moderator pertama kita, iaitu Cik Iza. Jadi apa pula penjelasan daripada Cik Iza? Terima kasih kepada moderator iaitu Cik Nur Ainatikah. Tuntasnya, Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk dengan pelbagai bangsa maupun orang Islam dan bukan orang Islam yang sentiasa mencari kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat adalah menjadi asas utama dan tuntutan besar. Ini kerana kehidupan tanpa hubungan baik dan akan membawa kepada ketidakstabilan dalam sistem politik, sosial dan ekonomi sesebuah negara. Jadi, negara perlulah melahirkan generasi yang bijaksana pada masa depan supaya ia dapat mendatangkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan seharian masyarakat bagi mengekalkan keamanan negara kita. Hal ini juga, ia dapat mengelakkan berlakunya kemusnahan akibat daripada peperangan. Jelaslah bahawa dengan adanya sifat peramah dalam berkomunikasi, rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan harmoni tanpa perbalahan. Dengan adanya prinsip hidup secara sejahtera, aman ini, ia akan memberi jaminan bahawa setiap orang adalah sama dan akan mendapat layanan sama rata tanpa melihat taraf dan kedudukan mereka, tidak mengira maupun bangsa, agama ataupun etnik. Terima kasih kepada Cik Iza. Begitu manis Cik Iza kita pada hari ini. Baiklah, nampaknya masa sangat-sangat menceburi kita. Jadi setakat ini saja isu yang dapat kita kupas, dapat kita kaji, dapat kita selami pada pagi ini. Mungkin pada masa hadapan kita boleh bersua lagi dalam membincangkan pelbagai lagi topik yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Makan pulut di waktu pagi. InsyaAllah nanti kita bersua lagi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan saya sendiri. Dengan izin, insyaAllah. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan.
Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruknya itu datangnya daripada kami semua. Wallahu alam. Jadi saya akhiri webinar ini dengan lafaz yang mulia iaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.